pelita-pelita tadi. Dan saya daripada kecil diajar oleh mak bapak saya untuk menyalakan pelita. Daripada kecil lagi dia ajar mengambil kapas tadi, diuli kapas tadi menjadi sumbu, direndam dalam pelita, diletakkan minyak sapi. Bukan minyak sebarangan tau, dia kena minyak sapi, mahal tu. Okey, dan dinyalakan. Waktu sembahyang 2 kali. Satu masa matahari naik, satu lagi masa matahari nak turun. Ini adalah 2 waktu yang mana di dalam Islam kita tak ada solat sunat. Selepas solat subuh kita tak ada solat sunat. Dan selepas solat asar tidak ada solat sunat waktu matahari naik dengan matahari turun. Okey, pendekkan cerita. Saya membesar dalam keadaan begitu dari kecil hingga besar. Semasa umur saya 9 atau 10 tahun, saya tak pasti. So waktu tu saya tak sangka akan berceramah tentang perkara ni. Tak tulis dalam diary. Tapi saya cuba fikir tak dapat. Antara 9 atau 10 tahun, satu hari guru yang mengajar kelas tidak datang mengajar. Jadi kami satu kelas disuruh pergi perpustakaan daripada pagi sampai petang. Duduk di perpustakaan, ambil buku, baca. Dan saya pun terambil senaskah buku kisah Nabi-Nabi. Lebih tepat lagi kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi bila saya baca buku ni, macam buku cerita lah. Baca buku ni, bagaimana Nabi Ibrahim menyeru kaumnya untuk tidak sembah berhala. Jadi saya baca. Kemudian bila kaum Nabi Ibrahim tidak mau dengar cakap Nabi Ibrahim, lalu satu hari Nabi Ibrahim mencapai 9 kapak, masuk dalam kuil bila tak ada orang, pecahkan semua patung-patung dalam kuil. Semua patung dipecahkan kecuali satu patung yang paling besar. Dan kapak digantung pada patung yang besar tadi. Keesokan hari bila kaum Nabi Ibrahim masuk ke dalam kuil, mereka lihat tuan-tuan mereka dipecahkan bertaburan di atas lantai. Mereka jadi marah. Kita pun marah. Kalau ada orang masuk masjid sebagai contoh, dia rosakkan masjid, kita pun akan rasa marah. Mereka marah. Mereka tanya, siapa yang buat ini? Kalau dia mengatakan ini mesti kerja Ibrahim. Lalu mereka menangkap Nabi Ibrahim AS dan ditanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kaukah yang pecahkan Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim menafikan. Dia kata tidak, bukan saya. Cuba tanya patung yang besar ni, siapa yang buat? Sebab dia nampak apa yang berlaku. Kaum Nabi Ibrahim tunduk, rasa malu. Dalam hati mereka berbisik, patung ni mana boleh bercakap? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, dah tahu patung-patung ini tidak boleh membawa apa-apa kebaikan atau kemudaratan, yang kau pergi sembah patung ni buat apa? Toing. Saya pada waktu itu umur 9-10 tahun, macam kanak-kanak lagi, baca buku cerita, saya terasa seolah-olah Nabi Ibrahim sedang bercakap dengan saya. Dalam hati saya berbisik, ya tak ya juga. Sejak hari itu kehidupan saya berubah. Bila mak bapak saya suruh saya buat upacara sembahyang, saya akan buat. Kena buatlah kan. Jadi saya akan buat. Saya akan ulilah kapas tadi, rendam, nyalakan api dan sebagainya. Saya akan sembahyang. Cuma bacaan saya lain. Dan ini bacaan saya. Saya akan baca begini. Patung, saya sudah tahu awak ni bukan Tuhan. Kalau saya angkat kamu, saya lepaskan kamu, pun kamu akan jatuh dan pecah. Kamu tak boleh jaga diri kamu, mana mungkin kamu dapat menjaga diri saya. Tapi baca ini pelan-pelan, tak boleh baca kuat-kuat. Nanti kalau mak bapak dengar, habis kena pukul. Ini dalam hati. Dan saya akan sambung dengan doa saya. Tuhan, saya tak tahu awak ni ada atau tak ada. Tuhan, kalau kau ada, kau jagalah saya. Kalau kau tak ada, tak ada apa-apa nak cerita. Itu doa saya. Saya membesar dalam keadaan begini, agnostik, free thinker. Saya tak menolak Tuhan. Saya juga tak kata Tuhan itu mesti ada. Saya tak pasti sama ada Tuhan yang mencipta manusia atau manusia yang mencipta Tuhan. Saya tak pasti. Saya membesar keadaan begini. Kita fast forward. Habis sekolah, saya masuk kerja dalam bidang pemasaran, direct selling. Ini sebelum saya masuk kerja dengan Sabah Islamic Media. Masa tu belum Islam lagi. Direct selling. Pendekkan cerita, 90% rakan-rakan kerja orang-orang Melayu. 99% pelanggan saya orang-orang Melayu Islam. Jadi pergaulan dengan orang Melayu memang banyak. Okey, saya tambah sikit lagi. Masa saya sekolah rendah dulu,
macam sampai darjah 5, darjah 6, kebanyakan kawan-kawan saya ni orang-orang India. Saya sebut orang India sebab mereka ni Tamil, India Selatan. Macam saya ni Gujarat lebih kepada India Utara. Okey, so saya bersama dengan mereka, pergaulan dengan orang-orang Tamil banyak. Masa masuk form 1, form 2, form 3, kebanyakan kawan-kawan saya majoritinya orang Cina. Memang bergaul dengan orang Cina. Tiap-tiap minggu akan pergi ke pasar, makan dengan orang Cina. Dan kami akan makan mi yang paling berat di dunia. Tahu tak mi yang paling berat di dunia? Tak ada mi lebih berat daripada mi ni. Wonton mi. Sebab dia 1 tan. Bagi mereka yang pernah makan wonton mi, dia tahu isi utama wonton mi adalah ciok, chasiu. Dalam bahasa Melayu kita ni sebut kinzir. Itu dia. Tapi ada sekali tu bila dengar saya cakap tu, Astaghfirullahaladzim. Saya tahu tak apa. Dia anda rasa ini pengalaman saya. Saya bukan nak offense siapa. Tapi ini pengalaman saya. Okey. Ada sekali tu bila saya makan wonton mi ni, makan daging babi tadi tu, makan, ada sejenis bau. Dan bau tu melekat pada saya bila rasa bau tu untuk berminggu-minggu lamanya. Dan sejak itu, saya berhenti daripada makan daging babi. Tak makan dah. Saya stop. Tak ada kena-mengena dengan agama. Sendiri yang stop. Masa saya form 6, form 4, form 5, macam-macam bangsa. Tapi bila form 6, saya rapat dengan budak-budak Melayu. Sampai ada kawan-kawan saya yang bukan Melayu lah. Kawan-kawan saya kata, Syakirik, satu hari nanti you mesti masuk Melayu. You mesti, dia tak sebut masuk Islam, dia sebut mesti masuk Melayu. Satu nanti you mesti jadi Melayu. Saya kata, over my dead body. Memang tak ada niat langsung nak masuk Islam. Tak ada langsung. Okey, pendekkan cerita. Sekarang kerja direct selling. Fast forward, ada satu budak perempuan Melayu masuk kerja. Masa tu saya dah jadi manager dah. So dia baru masuk kerja. Saya tengok dia memang cun, memang cantik. Saya pun cuba nak tackle dia, mengayat lah. Okey, tetapi saya confident tak akan dapat. Sebab the beauty and the beast. Tetapi tanpa disangka, dia layan. Kami pun berkawan. Masa berkawan, saya memberi amaran pada diri saya. Syakiri, jaga-jaga. Syakiri, berhati-hati. Perempuan ini lain bangsa, lain agama, lain budaya, lain adat. Kalau sudah jatuh cinta, problem. Jangan cari sakit. Kalau bahasa Inggeris dia sebut, don't trouble unless trouble troubles you. Atau kita ambil bahasa Melayu ya. Jangan cari sakit. Saya bagi tahu diri saya, jangan takut. Saya tak akan jatuh cinta. Saya akan kontrol. Ini betul. Saya remind diri saya balik. Tak akan jatuh cinta. Saya akan kontrol. Tetapi perasaan cinta ni kita tak boleh kontrol. Ada orang nak jatuh cinta, tak jatuh-jatuh. Ada orang tak mau cinta, dia jatuh juga. Tanpa disedari, sebulan saya berkawan dengan budak perempuan Melayu ni, sudah jatuh cinta. Macam mana kita tahu sudah jatuh cinta? Ada petanda, ada simptom. Bukan tumbuh ruam dekat badan. Petandanya ialah bila jauh rasa, ada pengalaman. Okey, bila jauh rasa rindu. Itu simptom dia. Jadi saya pun dah jatuh cinta. Lebih kurang setahun saya berkawan, saya pun bercadang nak kahwin. Saya nak kahwin dengan dia. Tetapi problem lah. Sebab di Malaysia, kalau saya nak kahwin dengan budak perempuan Melayu ni, saya kena terlebih dahulu masuk Islam. Ini waktu itulah saya belum Islam lagi. Saya fikir, ini undang-undang bodoh. Adakah saya nak masuk Islam, kena tukar agama? Kenapa mesti tukar agama? Kalau nak kahwin, kahwin sajalah. Kalau saya agama Hindu, dia agama Islam, kahwin sajalah. Nanti bila dapat anak-anak, ajarlah dua-dua agama. Buy one, free one. Nanti anak sudah besar, dia pilih agama mana yang dia nak. Logik? Bagi non-Muslim, inilah logik kan. Kenapa mesti saya masuk Islam? Kenapa tidak perempuan Melayu ini yang masuk Hindu? Patutnya perempuan ikut lelaki, bukan lelaki ikut perempuan. Tak macho. Masalah saya ni berpunca daripada Parlimen Suara. Masa tu saya memang blame Parlimen Suara.
Yelah, tengah frust nak kahwin tak boleh pasal isu agama. Ini semua gara-gara peramai suara. Orang Melayu dulu